perkataan sakau. Saya tak mahu. Tapi rakyat sudah dapat melihat era cara mereka memimpin. Sama ada Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin, dengan gerombolan daripada Perikatan Nasional, dalam PAS dan sebagainya, ataupun daripada Pakatan Harapan. Jadi mereka akan memilih. Saudara Mak Lai Fat, dia kata tahniah atas pelantikan Anwar jadi PM. Saya bukan orang Anwar Ibrahim, saya orang UMNO. Saudara, jadi kalau saudara kata tahniah pada saya, untuk apa? Cuma kita merasakan bahawa hari ini negara dipimpin oleh Datuk Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Itu saja, saudara. Dan saya lihat macam itu, macam di Pulau Pinang, di Negeri Sembilan. Kalau melihat daripada keputusan pilihan dulu, saya nampak agak mustahil untuk Perikatan Nasional boleh mendapat Wak-Imah satu kerusi pun, saudara. Contohnya macam di Pulau Pinang, itu ada menang lah 2-3 kerusi pada Perikatan Nasional, dengan PAS dan sebagainya. Tetapi kali ini apabila Perikatan Keadilan bergabung dengan UMNO, jumlah undi itu yang ada di belakang UMNO, di belakang Keadilan itu mengatasi undi yang ada pada PAS. Kalau dulu sebab 3 penjuru, maka undi itu berpecah. Itu keadaannya. Saudara Din Osman bukan bersekongkol. UMNO bersama-sama dengan Pakatan Harapan. Saya hairan apabila orang menuduh UMNO DAP, UMNO DAP. Jadi lontaran kata-kata ini saya pun hairan. Kenapa kita masih lagi belum sedar realiti politiknya sekarang hari ini. UMNO bersama dengan Pakatan Harapan. Dalam Pakatan Harapan tidak dinafikan adanya amanah, adanya keadilan dan adanya DAP. Bukan antara UMNO bersama dengan DAP. Ini kena jelas, saudara. Jadi bila saya kata UMNO DAP, UMNO DAP, saya rasa ini jajan politik yang bagi saya kadang-kadang akhirnya orang ketawakan anda. Akhirnya kalau anda jadikan itu sebagai ucapan, kalau itu anda jadikan sebagai acuan politiknya, saya tidak nampak ada kejayaan boleh mempengaruhi orang. Malah orang kata apa ni? Kemudian keluarlah perkataan apa punya bangang lah dia punya fikiran. UMNO bersama dengan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan dalam Pakatan Harapan ada 3 parti, iaitu Parti Keadilan, Parti DAP dan Parti Amanah. Kenapa tiba-tiba dicabut satu saja, 2 ni diketepikan? Macam mana dulu bila kita cakap, dulu ungkapan Datuk Seri Zahid Hamidin, no Anwar, no DAP, no PBM. Tapi yang dilontarkan no Anwar saja, no DAP. Macam mana dengan PBM? Ini cara mereka membolak-balikkan kenyataan, saudara. Saudara, dia kata gerakan lebih bahaya daripada DAP. Bagi saya kita dah jelaskan ni. Tak payahlah kita nak mengatakan parti itu, parti ini, tak payah, saudara. Tapi kita melihat unjuran pemikiran mereka bagaimana. Saudara, saya minta supaya, saya yakin kali ini warga kita lebih matang. Warga pengundi lebih matang, saudara. Sebab macam itu juga di Terengganu, saudara. Waktu di Terengganu, pilihan yang dulu, PAS cuma menang, majoritinya 7 kursi saja. Sebab UMNO dapat 10 kursi. Dan kali ini, dengan adanya gelombang biru 2.0 yang saya lihat di Kemaman Sabtu lepas, ini bukan kaleng-kaleng saya, bukan cerita saya sendiri turun, saya melihat dan saya mendengar warga di Cukai. Cukai itu adalah pusatnya di mana pengaruh daripada parti PAS begitu kuat dulu. Tapi hari ini mereka menzahirkan kekecewaan. Isunya apabila kerajaan yang dipimpin oleh parti PAS, kerajaan negeri, masalah nelayan tidak diselesaikan, warga setinggan di kawasan itu tak selesai. Benda begitu yang menimbulkan keresahan, kekecewaan warga, pemilih. Jadi sebab itu mereka akan mengalihkan pengundiannya kepada parti yang ada di parti kerajaan. Mereka mengharapkan bahawa pimpinan parti di pusat biarlah sama dengan negeri. Dan saya dah katakan, kalau sesuatu berlaku di Kemaman, dia akan menjadi diaspora ataupun urutan di kawasan-kawasan yang lain. Seandainya Kemaman memilih atau merubah daripada kepimpinan untuk memihak pada Pakatan Harapan, UMNO Barisan Nasional, maka ia akan berlaku di tempat kawasan lain juga. Itu keadaannya. Jadi saya berdasarkan fakta. Bukan saya boleh kata ikut, jadi saya tengok gini, tak boleh. Sebab saya harus memberi pencerahan dan saya haraplah teman-teman yang bermain dibuat bos, saya tengah live bos, nanti I call you balik. Saya pun nak bercakap pasal Terengganu, saya akan call you balik, saudara.
Minta maaf bos. Itu keadaannya, teman telefon tengah live, mungkin dia tak sedar lagi. Dia Terengganu, saudara. Itu kawan dia telefon Terengganu tu. Itu keadaannya, saudara. Dan saya bukan hanya sekadar bercakap, orang kata sembang kari. Tidak. Saya menyatakan apa dapatan. 1, 2, 3. Tetapi yang selalu saya katakan, macam di Terengganu, fakta yang paling penting sekali. Pimpinan harus meletakkan calon-calon yang mahu diterima oleh rakyat. Kesediaan rakyat untuk merubah sudah ada. Saudara, masa mana pula saya punya dapatan ke laut, saudara? Saudara Hazar, mana masanya saya kata ke laut? Saudara, itu gambaran. Saya bagi tahu saudara, pilihan raya umum yang lalu, bagaimana warga pemilih, warga pengundi sudah terpesong. Sebab mereka berjaya menggambarkan seolah-olah Perikatan Nasional itu macam muafakat nasional. Dan mungkin bila ramai rakyat pun ramai marahlah kerana waktu itu sepatutnya ini UMNO bersama dengan PAS untuk mewujudkan muafakat nasional. Jadi kesan daripada itu, pilihan raya kecil menang semua, pilihan raya negeri dan sebagainya. Tetapi bila diputuskan hubungan, mungkin ada yang kecewa. Itu keadaan saudara. Tapi kali ini saudara, cakap terus terang saudara, saya Syahrizwan, dia kata harga barang naik bagus, kita kata Lokman Adam. Saya tak dapat nak digest benda begitu. Bagi saya ada kontra lah. Saya bukan ahli ekonomi. Saya terus terang, kalau benda yang saya tak tahu, saya tak boleh komen, saudara. So, itu keadaannya, saudara. So, jadi saya okey lah, tapi cuma satu, saudara. Minda Presiden PAS, dia kata baral. Kenapa? Kenapa guna bahasa yang begitu? Anda boleh marah. Kenapa nak marah? Saya memberi pencerahan. Saudara. Tak apalah, sekarang kita lihatlah sama ada sejauh mana apa yang saya katakan itu untuk realiti atau tidak. Jadi jangan marah, saudara. Tujuan saya beri pencerahan supaya setiap mereka yang nak jadi ahli nujum politik, supaya dapat memberi pencerahan pada warga. Jangan dipesongkan pemikiran warga yang akhirnya besok bila mereka mengundi nanti, saudara, mereka kata mereka marah pula. Saudara Kamal Lukman satu hal lagi. Kenapa dia tuduh UMNO parti korup? Saudara, bila saudara tuduh parti korup, saudara, bersepah sekarang ni orang tengah SPRM sedang pun membuat menyelak satu demi satu. Berapa ramai pemimpin-pemimpin sebelah sana yang akan menjadi kluster mahkamah. Apakah saudara lupa, saudara Lukman, apa yang kita dedahkan? Apa yang didedahkan oleh Datuk Ahmad Said tempoh hari? Kisu tanah. Itu keadaan, saudara. Jangan kita dalam denial syndrome. Saudara Irfan, dia kata orang Kemama dah tak nak Mak Said. Itu pulang, saya tak tahu. Tapi yang saya lontarkan bahawa warga pengundi mahukan di Terengganu khususnya, mereka mahu calon. Mereka mahu melihat calon. Dan sebab itu saya katakan, pimpinan harus melihat siapakah calon yang sesuai. Dan kali ini bukan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Saudara, itu saudaranya bagi saya lah. Saya memberi pandangan, bagi pencerahan secara jelas, saudara. Bukan saya niat untuk, cuma saya bagi tahu, saya kata bila usai saja pembubaran Dewan Negeri, maka ramailah para survey. Jadi saya mengharapkan kalau anda buat survey itu, jujurlah pada survey anda. Jujurlah, jangan berdasarkan kalau pengundinya 3 juta, anda cuma jumpa 1,000 atau 2,000 orang, apakah itu dapatan sepenuhnya? Apakah itu yang dijamin kesahihannya? Jadi bagi saya tak payah nak sebut parti mana, kita sama-sama lontarkan. Bagi anda nak sokong mana pun tak ada masalah. Bagi saya tak ada masalah. Anda sokong PAS ke, anda sokong Perikatan Nasional ke, sebab ini negara demokrasi, saudara. Anda sokong Gerakan ke, anda sokong Pakatan Harapan ke, atau anda sokong UMNO, terpulang. Ruangan saya bebas, saudara. Asalkan saya tidak mengizinkan menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang tidak bijak, bahasa-bahasa yang bagi saya kurang beradab. Sebab kita warga cinta damai. Saya kumat komen, cerita jana wibawa, itu memang ada. Rakyat kali ini akan membuat pemilihan. Tak perlu nak kita, biarlah, saya rasa biarlah mahkamah menentukan sejauh mana adanya elemen jenayah itu. Dan saya sebab itu saya kata, orang tuduh UMNO bagai nak arak, sedangkan mereka lupa macam mana cerita jana wibawa. Jumlah pula tu bukan sedikit. Itu keadaannya. Saudara, ini
bagi saya lah, teman-teman nak jadi walaun kena aja apa terpulang lah. Tapi saya kadang-kadang saya nak mengingatkan anda. Baik. Dalam waktu yang sama, Kementerian Kewangan mengumumkan bahawa harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 serta diesel kekal. Walaupun dunia mengalami kenaikan harga minyak, tapi Kementerian Kewangan mengumumkan bermula esok hingga 12 Julai harga tetap kekal. Sehinggalah 12 Julai, saudara. Iaitu pada harga RON 97 kekal RM3.37 seliter, RON 95 RM2.05 seliter dan diesel pada harga RM2.15 seliter. Dan bagi melindungi pengguna daripada kesan kenaikan harga minyak di pasaran global, kerajaan akan mengekalkan harga runcit tersebut. Itu dinyatakan oleh Kementerian Kewangan hari ini, saudara.